Alright, saya rasa saya teruskan aja, saya tak akan buang masa sebab sekarang dah nak masuk pukul 5 petang. Sebenarnya tadi saya pun termasuk lambat dalam ni. So jadi selamat petang, Assalamualaikum terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Dan petang ni saya nak kongsikan mengenai tetapan strategi di Royal Q. So sebelum saya mulakan tetapan strategi di Royal Q, saya akan perkenalkan asas Bitcoin ataupun asas mata wang digital. So kita tahulah bagaimana atau di mana harus kita mencari info-info terkini mengenai mata wang digital selain daripada Bitcoin So jadi dalam dunia trading ini kalau fiat currency kita akan cek di forex lah atau di BSKL, Nikkei dan sebagainya, Nasdaq dan sebagainya. So jadi kalau mata wang digital ni bursa sahamnya adalah di Coin Market Cap Coin Market Cap ni ataupun selain daripada Coin Market Cap ni kita boleh cek juga di World Coin Index So jadi kalau di Coin Market Cap ni kita lihat di sini ada kripto yang telah berdaftar dan yang telah didagangkan. Okey, di dunia ini sebanyak 14,500 tengok kat sini 14,542 So jadi apabila kita lihat di sini, okey, of course Bitcoin adalah yang pertama dan seterusnya Ethereum dan bolehlah cek begitu banyaknya mata wang digital dan jangan lupa di dalam cryptocurrency kita ada 3 jenis mata wang Pertama adalah altcoin iaitu Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Yang kedua adalah stablecoin Stablecoin ni macam ni USDT ni. Ni stablecoin USDC ni adalah stablecoin ada Pazos itu semua adalah stablecoin So jadi dan yang ketiga adalah token. Okey, so token kita boleh tengok kat sini. Okey, BNB ni adalah token untuk Binance So ada banyak token sebenarnya kat sini, nanti kejap saya tengok lagi mana ada adalah beberapa token yang kita kalau macam ni BUSD ni adalah stable coin ini Binance punya stable coin. So kalau token ni ada banyak macam Nexo itu semua adalah token tapi token yang value dia tinggi makna dia telah didagangkan di pasaran di pasaran, makna dia ada tersenarai di dalam World Coin Index dan juga Coin Market Cap. Itulah kalau kita nak tahu apa itu mata wang digital atau cryptocurrency. Dan seterusnya, kita nak tahu pula macam mana kita nak simpan macam mana kita nak simpan mata wang digital kita ataupun kita nak macam bank lah contoh kita simpan mata wang fiat di dalam bank CIMB, Standard Chartered, Maybank dan seterusnya. So, kalau kita nak simpan mata wang digital kita pula di mana? Kita pergi ke exchange Di dalam dunia mata wang digital ada 431 exchange. So kita klik kat sini klik kat sini kita akan dapat lihat inilah dia exchange Binance, Coinbase, FTX, Kraken FTX Huobi lepas tu Bitfinex dan seterusnya KuCoin kalau kita akan sentuh hanya 2 saja kita akan sentuh Binance dan juga Huobi kerana ini berkait rapat dengan kita punya Royal Q. Alright. So jadi saya harap anda jelas dan kita kena ingat di mana kalau kita nak simpan duit kita simpan di dalam bank di dalam bank. Contoh CIMB, Maybank, Standard Chartered, Public Bank dan sebagainya. So kalau kita nak simpan pula kita punya cryptocurrency ataupun mata wang digital kita simpan di exchange seperti yang telah saya sebutkan tadi Binance, Huobi dan seterusnya. So petang ni kita nak kongsi lagi dekat sini. Okay, saya refresh kan sebab ni saya dah gunakan tadi mengajar orang.
So jadi dekat sini kita boleh lihat sekejap. Kita pergi kat exchange, kita pergi kat spot ya. Okey sebentar ya. Mungkin sebab hujan ya hari ni agak slow sedikit. Kita punya apa ni? Kita punya internet ya. Alright, so alhamdulillah. Okey, so dekat sini adalah di mana kita boleh melihat ya di bursa saham mata wang digital ya, kita boleh lihat kejap. Dia tak clear pula. Jap. Dia pergi market. Okey ni ya. So jadi dekat sini adalah crypto exchange volume ranking ya. So kita dapat lihat di sini Binance adalah yang pertama ya di dunia, Upbit, OKX, Coinbase ya, Huobi. So kita akan sentuh Binance, Huobi dan yang lain-lain ya. So dekat sini ya. So ini adalah kita klik dulu pada Binance. Okey, Binance adalah ranking yang pertama. Okey, so ni nampak ni ranking yang pertama. So di dalam tempoh 24 jam 24 jam ni Kraken dia dah buat Binance dah buat lebih kurang 64.91 bilion. Ini semua di dalam US ya. Ini adalah untuk kita tahu sebagai ilmu sajalah, untuk tambahan knowledge untuk kita supaya orang tak bolehlah nak goreng-goreng kita ya. So jadi 7 hari ini dah ada 530.95 bilion yang didagangkan di dalam spot trading dan lain-lain di Binance ya. Dan dalam tempoh 30 hari ni dah ada 2.28 trillion. So kalaulah ada katakanlah orang cakap dengan kita Bitcoin ataupun mata wang digital ni tipu dan sebagainya kan, scammer lah dan sebagainya, tunjukkan dia, kongsikan dengan mereka World Coin Index ni dan juga Coin Market Cap ni. Kongsikan dengan mereka, bukakan minda mereka supaya mereka tahu bahawa mata wang digital itu exist. Dan selain daripada itu, kita kena ingat bahawa mata wang digital ini terutama Bitcoin ya telah ada di pasaran lebih 12 tahun. Ya, lebih 12 tahun. So jadi kalaulah kata adalah soalan yang ditujukan kepada saya, bagaimana kalau ia collapse ya, maksudnya ia bungkuslah, maksudnya ya tutup. Saya rasa kalau kita lihat dekat 30 hari ni volume ni 2.28 trilion. Ini baru di Binance. Ya, ini baru di exchange Binance yang mendagangkan mata wang digital, tak termasuk lagi yang lain-lain ni ya. Yang ni, yang lain-lain ni sekejap. Saya back. Yang lain-lain ni nampak ni Binance, Upbit ni tak masuk lagi ni yang lain-lain ni. Ya, saya tak masuk lagi. Itu baru Binance saja. Habis kalau nak katakan untuk saya, untuk dia collapse dalam sekelip mata, ia adalah satu perkara yang mustahil, tetapi kita tidak tahu. Alright, tidak ada garanti di situ ya. So jadi itulah dia perkongsian saya petang ni. Dan yang satu lagi, kalau kita nak tahu info-info terkini, bolehlah pergi ke CoinDesk ya. CoinDesk ni juga banyak ya berkongsikan update ya hari-hari ya. So kita boleh tahu perkembangan mata wang digital ya. Dan dekat sini latest price dan sebagainya. So dia ada banyaklah. So kita boleh dapat belajar ataupun dapat mengambil info-info terkini mengenai mata wang digital ya. So jadi jangan lupa di sini juga ada banyak sebenarnya ya, tetapi saya lebih suka dengan CoinDesk ya. So anda boleh buat research lah sendiri untuk dapatkan info-info terkini ini ya. So jadi itulah sedikit mengenai kita punya asas ya, asas mata wang digital. Dan saya akan kongsikan satu lagi ya. Sekira ada di antara prospek anda ataupun kenalan baru anda yang agak skeptikal ataupun negatif mengenai mata wang digital, so kita boleh kongsikan dengan mereka mengenai evolusi mata wang. Evolusi mata wang ni kita bermula dengan
sistem barter dulu ya, pertukaran barang, kemudian kepada gold dan silver, kemudian kepada metal coin, kemudian pada paper money, selepas tu pada plastic card ya, plastic card ni credit card ataupun debit card ya, dan kemudian electronic money, dan seterusnya adalah mata wang digital ya. So jadi itulah dia yang kita kena tahulah ya. So jadi itulah evolusi mata wang. Jadi kenapalah Bitcoin ni sangat istimewa ya. So Bitcoin ni kita boleh kelaskan dia aset baru ya, aset baru, kelas aset baru tanpa physical asset ya. Kalau kita tahu physical asset, gold dengan silver adalah physical asset ya. Real estate adalah physical asset dan produk adalah physical asset ya. Tetapi Bitcoin ini adalah yang kita kelaskan kelas baru aset yang ia adalah aset tetapi adalah digital tanpa physical asset. So jadi orang kata betul ke tu ya. Kadang-kadang orang ramai kan, orang kadang-kadang dia sangat skeptikal dan sangat negatif ya. Ini semua mesti tipu ni dia kata kan, macam tu kan. So ini mesti scammer, tipu dan sebagainya. Tak apa. Kita bagi dia contoh ya, kita bagi dia contoh ya. Contoh dia senang je. Kita bagi 3 contoh. Ya, satu contoh adalah Uber. Uber adalah pengangkutan awam ya, teksi yang terbesar di dunia tanpa memiliki apa-apa aset. Dia langsung tak ada aset teksi ya, tetapi dia tetap yang terbesar di dunia yang memberikan pengangkutan awam teksi ya, walaupun dia tidak memiliki physical asset. Ini salah satu. Yang kedua adalah Airbnb. Airbnb ni juga tidak ada physical asset ya, tetapi dia memiliki lebih 1 juta bilik untuk disewakan kepada pengguna-pengguna, traveler, turis, business people dan seterusnya. Tapi mereka tidak memiliki juga physical asset, hotel room dan sebagainya. Tetapi mereka tetap yang terbesar di dunia. Ya, yang terbesar di dunia yang memiliki lebih 1 juta bilik untuk disewakan ya. So sama juga contoh yang ketiga, semua orang tahu tentang Facebook ya. The most popular social media, syarikat yang terkenal di dunia, Facebook ya, mereka tidak ada konten ya, mereka juga tidak memiliki physical asset ya. So konten ni datangnya dari mana? Daripada saya, daripada anda semua, daripada mereka semua yang berada di dalam dunia ini. So jadi sebab tu kita tengok Facebook, konten dia beria-ria. Kalau kita nak buat konten tu dalam kita punya website bukan main punya mahal banyak duit kita nak keluarkan. Jadi tidak ada ya, Facebook juga tidak ada physical asset. Jadi anda bolehlah tunjuk 3 contoh ni. Ya, 3 contoh yang telah berjaya di dunia tanpa memiliki apa-apa physical asset. Sebab tu ya, sebab itu Bitcoin dikelaskan ya sebagai aset baru tanpa physical asset dan memang ianya telah banyak ya membantu manusia di dalam dunia ini ya. So itulah dia. So jadi kita akan teruskan petang ini ya, petang ini kepada tetapan strategi di Royal Queue. Okey, petang ni saya hanya nak bagi anda memahami dulu ya. Memahami bagaimana untuk anda melakukan setting ya. Sekejap saya sharekan dengan anda. Alright, so just a moment. Kejap saya updatekan. Redetect kejap ya. Saya kongsikan di sini, insya-Allah ya, semoga kita semua akan mendapat faedah, mendapat rezeki yang banyak ya. Bersama-sama di Royal Queue ya, sambil kita borak-borak duit masuk. Contohnya lah ya. Kejap mungkin ada sedikit sebentar ya, sebab selalu dia akan dia akan macam kejap ni dia tak masuk kejap ya. Sabar, kejap. Redetect kejap ya.
Oh, okey, kejap dia kena okey sama saya punya ni. Okey. Full screen sekejap. Sebentar ya. Kejap, kenapa dia tak nak masuk sebentar ya. Oh, okey, saya tahu macam mana. Kejap ya, kejap. Saya log out dulu. Kejap ya. Masuk semula. Sebab mungkin tadi dia dah terlalu lama kerana saya mengajar beberapa orang sebelum saya buat Zoom ni tadi. Okey, kejap ya. Saya kena kecilkan sebentar. Sebentar saya restart semula. Kejap ya. Kejap ya. Jap. Selalu technical error ni. Kejap ya. Oh, okey, alhamdulillah. Alright, sekejap ya. Okay. Alright, so now. Thank you, alhamdulillah. Alright, so kita pergi ke Royal Q Apps ya. Alright, so now. Okay. So saya kongsikan dengan anda di sini. Okay. Saya harap anda dapat lihat skrin tu ya. So jadi dekat sini sebentar ya, saya pergi dekat. Kita pergi dekat home dulu ya. So jadi di sini saya ada buat satu pair untuk saya trading petang ni ya. So kerana beberapa hari ini saya memang tak trading kerana saya beli mata-mata wang digital untuk tunggu mereka naik ya. Alright, so now. So di mana harus kita pergi bila kita nak setting tetapan kita ya. So jadi anda lihat di sini kan, kuantitatif, Okey, di sini ada kuantitatif ya. Anda klik pada kuantitatif ni ya, selepas anda klik pada kuantitatif ni tadi, anda pilihlah ya. So jadi saya tunjukkan salah satu contoh ni AVAX ya. So jadi AVAX ni saya gunakan agak tinggi ya. Sekejap ya. Alright, so first buy saya adalah 55 USDT, margin call saya adalah 5 ya, take profit saya adalah 1%, earning callback saya adalah 0.3, margin call drop saya adalah kenapa dia jadi 0%? Oh, alright, kerana dia jadi 0% ni sebab dia tengah waiting for trigger. Okay, so bila dia waiting for trigger ni, margin call drop ni kosong, buy in call ni kosong. So jadi makna alhamdulillah hari ni kita dapat tengok live. So jadi ini adalah satu yang baguslah ya. So selepas itu, okay, macam mana saya nak setting dia? Anda klik pada ni, trade setting ni, ya. Anda pergi pada trade setting ni. Inilah setting saya. Inilah setting yang saya buat ya. First buy amount saya adalah 55 USDT, margin call limit saya adalah 5 ya. Dan saya punya wolf position take profit ratio saya adalah 1%, wolf position take profit callback saya adalah 0.3%. Alright, so kita tengok kat margin configuration saya ya, margin configuration saya ni adalah keseluruhannya saya letak 0.5%. Dan margin multiple buy in ratio ni saya letak 1%. Alright. So margin call drop ni kenapa saya rendahkan? Ya, sebab saya nak robot cycle dan terus cycle selaju boleh. Terutama bila saya tengok pair itu ataupun maksudnya macam AVAX dan USDT tadi untuk dia buat lebih laju ya. Tetapi berhati-hati ya, jangan sampai tersilap ya, kerana kalau anda kekurangan capital mungkin ia akan berhenti ya. Kerana di Royal Q kita tahu bahawa apabila kita tidak cukup modal, robot akan stop.
daripada trading, nanti dia tunggu naik balik baru dia clearancekan untuk kita ya. So apa maksud multiple ni? Multiple ni sebenarnya it can be multiply, it can be multiple. So that's why orang sibuk duk sebut multiple. Multiple tu adalah multiple ataupun multiply ya. So jadi kenapa saya letak satu? Kerana bila sampai saja dekat margin call drop ni. Okey, bila sampai saja dekat margin call drop ni 0.5% ni ya. So robot akan ambil lagi 55 USDT daripada saya. Okey, so nanti kita tengok contoh kat sini ya. So kita tengok contoh dekat sini ya. Kejap ya. Alright, contoh kita kat sini. Nampak tak? So sekarang dah jadi saya punya dah jadi nampak 324.71. Saya punya margin call dah 5. So sebab tu tadi dia tengah tunggu untuk trigger clearance. Ya, selepas dia trigger, dia clearance benda ni, ya, yang 5 ni akan yang 5 ni akan jadi kosong semula dan dia akan balik dekat sini 55 US, masya-Allah. USDT semula. So itu maksudnya tadi kita letak 55 USDT. Alright, so bila dia dah sampai 5 tadi ya, so dia akan jadi balik kosong. So bila dia kosong dia akan patah balik kepada 55. So itulah yang dipanggil dekat atas ni cycle. Alright, so saya harap anda jelas kerana kalau anda mengerti atau faham basic ini, insya-Allah anda boleh buat setting anda sendiri kerana anda jangan lupa di Royal Q. Di Royal Q no loss. Okey, di Royal Q hanya hanya kalau bahasa Malaysia kita panggil kalis rugi ya, kalis rugi. Alright, so di Royal Q kita hanya apungan ya. Apung dipanggil apa ya? Apung floating loss. Apung kerugian. Kerugian. Actually, apung kerugian. Terima kasih siapa yang menjawab tu ya. Apung kerugian. So jadi maksudnya kalau dapat bahasa Inggeris tu untuk mudahkan lagi floating loss ya, floating loss. So jadi di Royal Q ni kita tak perlu takut. Kenapa kita kata dia floating loss ataupun apung kerugian? So bila sampai satu tahap ya, terutama pada setting kita ni tadi. Nampak tak setting kita ni? Setting ni sangat penting ya, yang kita kena tahu ya. So apabila kita sampai dekat setting ni, yang kita kena tengok adalah di sini. Take profit ratio, earning callback ya, dan juga buy in callback dan juga margin call drop ya. So ada di antara mereka kata robot hanya akan ambil dekat sini je ya, margin call drop. Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya apabila buy in callback ni pun robot akan ambil. Contoh sekarang anda lihat yang saya punya ni. Saya punya ni kan, kenapa dia laju sampai 5? Sebab dia agresif. So dia ambil kat sini buy in callback. Dia sampai saja 0.3% robot akan beli. Okey, sampai je lagi dia akan beli. 0.3% ni dia akan beli. So sebenarnya di dalam Royal Q sama ada margin call drop ataupun buy in callback, kedua-duanya sebenarnya robot beli. Ya. Cuma kalau kita tak nak dalam masa dia turun beli masa rendah tu, then baru kita letakkan dekat sini tinggi. Alright, so now anda kena faham setting yang saya buat ni adalah setting mereka-mereka yang mempunyai modal yang besar. Ya. So, satu, kat sini saya tulis satu capital. Ya. Capital anda adalah sebentar. Ya. Kalau dekat sini, kalau yang 55 ni ya, capital anda adalah sebentar ya.
Okey, 55 ni kalikan dengan 6 ya. So jadi capital anda adalah 300 ya, 330. Alright, so apabila anda menggunakan 0.5% ya, 330 ni anda kena kalikan 2. Ya. Kenapa anda kena kalikan 2? Ya, kerana so jadi totalnya 660 per pair. Ya. Alright, so kenapa anda kena kalikan 2? Jangan lupa di sini ya. Margin call drop dan juga buy in call back. Alright, so jadi contohnya kalau anda nak guna setting ni, anda kena standby kan 660 USDT dengan setting anda margin call limit anda adalah 5. Alright, so now saya tunjukkan pula capital yang kedua. Okey, capitalnya sama. Ya, capital sama, setting yang sama, tetap anda kena masukkan 330 tetapi anda punya margin call drop. Ini kepada mereka yang tidak mempunyai modal besar ya. Mungkin dia hanya ada modal yang ini bukan 330, sorry ya. Jap. Ini capital yang kedua ya. So maksudnya katakan dia buat setting dia 15 ya. First call dia 15. So jadi bila dia buat 15 kalikan dengan 6, so dia punya capital tu adalah 90 USDT. Okey, dia punya setting tadi ya, setting dia yang ni margin call drop dia ni adalah 3.5% ataupun 4% ataupun 4.5%. Ini bergantung kepada anda ya. So ramai orang tanya, nanti tak buat duit lah ya, tak buat profit. Saya kata tak, sebab kita dah letak ni tadi 15 US. Apa yang berlaku adalah sekejap ya. Apa yang berlaku adalah di margin configuration ni. Ya, di margin configuration ni maknanya ini kan 0.5. Tapi kita letak kat sini 3.5% ataupun 4% ataupun 4.5% ataupun 5%. So jadi bila katakanlah drastic drop down ataupun bearish kan. So jadi robot hanya akan ambil pada 3.5% ni. Ya. So jadi yang dekat sini pula, kenapa kita letak 1? So jadi robot hanya akan ambil 15. Contoh kalau kita letak 2, bila sampai dekat katalah 4% kan, robot akan ambil 30. Katakanlah kat sini 4 ya. So jadi bila sampai dekat 5%, robot akan ambil 60. Alright, kita pergi the highest lah ya. Kalau kita ikut setting, dia letak sini 128. So apabila sampai 128 ni dekat sini, katakanlah dekat sini 12%. Apabila drop sampai 12% ni, sebab kat sini tadi martingale kita adalah 128. So jadi robot akan ambil 1920. Maka itu anda kena berhati-hati. Ya, jangan main ikut je. Yang penting anda kena faham terlebih dahulu kenapa ia letak 128, sebab dipanggil martingale kan, multiply or multiple. So itulah contohnya. So saya harap jelas penjelasan saya dan nanti selepas ini kita akan buka soalan ya. Soalan kalau ada yang ingin bertanya dan ingin tahu, kita boleh kongsikan ya. So jadi yang paling utama yang anda kena ingat adalah 1, margin call drop, kedua buy in call back ya. Take profit ratio, earning call back. Ini adalah paling penting untuk anda ketahui ya. So jadi ada 2 ya menggunakan margin call limit 5 ni. Satu menggunakan dia punya setting 0.5 ya, yang terendah ya, dan yang kedua adalah kita boleh gunakan 3.5% and above ya, kepada mereka-mereka yang mempunyai kurang modal ya.
Alright, so itu adalah salah satu contoh yang hendak saya kongsikan kepada anda, kerana yang paling penting tadi anda kena faham margin call drop ataupun buy in call back. Itu paling penting sebab bila anda tersilap tulis di situ percentage tu, dan kiraan anda tadi yang dekat margin configuration tadi, maka itulah selalunya yang berlaku floating loss yang terlalu lama. Pertama, dia tak lihat, ya. Yang kedua, robot dah stopkan dia punya dah stopkan dia punya trading dan dia tak perasan. Alright, so untuk tengok kat mana robot stopkan trading anda, okay, saya share semula. Ya, sekejap ya. Dekat sini. Di sini paling penting yang anda kena lihat ya. Dekat sini. Ni. Stop margin call ni ya. Sebab saya sekarang tengah trading. Setiap saya tunjukkan dengan anda, saya guna yang lain lah ya. Saya guna salah satu dekat sini. Katakanlah saya ambil ni iron ya. So jadi dekat sini nampak tak? Open margin call ni maknanya ni dah stop. Okay, so kalau kita klik, dia akan jadi confirm, dia akan jadi open. So stop margin call, kita klik je kat sini. So jadi bila robot dia stop, dia akan keluar ni. So bermakna dia tak trading. Tu yang ramai dia orang tunggu sampai 7 hari, 14 hari. Kak, kenapa saya punya robot tak gerak? Saya tanya kat dia, pergilah tengok dekat setting. Ya, pergi tengok setting, tengok kat sini. Kalau dah keluar open margin call ni bermakna dia dah stop. So kita kena klik balik, kita confirm dan baru robot bergerak semula. Tetapi kena lihat capital anda. Alright. So contohnya capital tu nak tengok di mana, di Binance, di Royal Q pun boleh tengok ya. Pergi dekat kuantitatif ni, nampak tak ni? Kat sini. Di sinilah anda boleh lihat berapa balance anda masih ada ni. Okey, so kalau nak ini kita boleh refresh ni. Klik refresh ni, jadi anda boleh lihat. Okey, so jadi benda ni paling mudah, paling senang. Kita setting, robot ikut apa yang kita setting ya. So jadi ada apa-apa soalan tak kat sini sekarang? Kita buka je terus soalan. Assalamualaikum Kak. Okey. Ni daripada semalam dah jumpa. Ya. Dengan Thank you, Nazim. Anik. Ya. Nak tanya, dekat Royal Q kan ada option untuk dekat circle kita boleh ikut bot yang configuration yang dah sedia ada daripada orang-orang expert. Nak cycle. Circle. Circle. Okey, circle kat sini. Akan recommend tak kita pakai ni? Sebab dia ada fee sikit kan, biasanya dalam 1.5% itu dia ambil. Kalau circle ni, kita klik circle. Sekarang dia ada banyak ni ya. Saya tengah pakai Sultan sekarang. Auto Sultan. Auto Sultan ni saya tak pasti dia daripada mana. Sultan. Kalau kamu orang nak tahu dia bagus ke tak bagus, tengok kat sini ni. Berapa banyak orang join dia ni. Ya, saya pakai Real Sultan. Dan apa berlaku? Sebab Kak Nur tak pakai circle. Kerana ada di antara circle-circle ni yang menggunakan setting Kak Nur juga. So jadi kalau setting Kak Nur ni, kalau kamu guna circle, dia ada charge ya. Ada yang charge 1%, ada yang charge 1.5%. So bila kamu orang buat duit, dia akan charge ada yang 2%. Kak Nur tak tahulah berapa banyak sebab Kak Nur tak pernah menggunakan circle. Ya, tetapi ada di antara circle ni QQ circle ni pun bagus ya. Tengok dia punya QQ circle ni lebih bagus daripada Auto Sultan ya. Auto Sultan ni 76,000 je. Ya, kalau QQ circle ni nampak tak 129,000. Dia bagus dan dia adalah kalau tak silap kita dia orang Malaysia kita. Okey. So jadi boleh guna QQ circle juga. Cuma Kak Nur tak pasti. Okey, boleh kita testing lah kat sini ya sebab Kak Nur kena masuk dekat dalam dia ya. Nanti Kak Nur keluar balik ya.
So jadi apply dia kata free. Okay, apply to join, kena klik apply to join Okay, so kat sini anda boleh lihatlah title dia yang ketiga. Okay, dan member dia adalah 129,000. Like dia ada 12,000 lebih. Asin dia ada 11 saja. And then dia punya QQ strategi dia dah mencecah 37,064,56%. Itu menunjukkan dia adalah bagus. So mungkin Kak Noh cuma tak tahu dia punya dia punya kat mana, sebab Kak Noh memang jarang guna circle lah, sebab Kak Noh lebih suka guna Kak Noh punya Ya, saya nak tanya dia punya ni, dia punya panggil pergi dekat mana dia punya tu join join the circle ni bukan join the circle chat. Okey. ni kejap Pergi Saya nak dekat tanya pasal dia punya trading capital punya suggestion. So tak kisahlah. So jadi tidak menjadi masalah. Macam yang Kak Noh cakap, anda boleh gunakan setting anda sendiri ya. Kejap saya nak keluar. Macam mana saya nak keluar tadi ya? Pergi back. Cancel. Kat mana saya nak keluar balik ni? Pergi atas tu, pergi back. Arrow belah kiri tu. Okay, tu pergilah home. Join ni kan, keluar kat sini. Oh ni, dekat atas ni. Akan lagi mana? Saya nak keluar. Pergi back. Okay, leave the circle. Okay. Okay, confirm. Yeah. Alright, thank you. Okay, so jadi tak menjadi masalah kepada anda semua yang memang nak yang anda hendak nak gunakan circle, tidak menjadi masalah, tetapi anda kena faham. Pertama, kalau nak guna circle, satu adalah capital. Capital kena check betul-betul. Yang kedua, anda kena tahu berapa commission dia. Commission yang dia akan potong. Dan yang ketiga, apa setting dia. Itu penting. So jadi sebenarnya kalau orang yang dia malas nak fikir pasal setting ni, dia boleh je lah guna circle tu, tak menjadi masalah. So jadi macam Kak Noh pula, Kak Noh kongsikan setting-setting saya adalah percuma, dan anda boleh tukar-tukar. Dan lagi satu, anda kena jangan lupa circle anda tidak boleh tukar atau pilih pair anda. Okay? So anda kena ikut apa yang dia bagi. Anda tak boleh pilih. So kalau kita buat kita punya own setting, contohlah kita dah fed up, kata dah buat profit, kita dah tak nak guna, katakan kita boleh tukar. Kita boleh manual clearance. Di circle pun rasa saya boleh manual clearance. Cuma saya tak pasti macam mana. So jadi anda kena Google lah, ada banyak YouTube yang kita punya counselor yang hebat-hebat yang dah lama dengan Royal Q, ataupun anda boleh berhubung semula dengan circle-circle yang anda guna. So boleh tanya dekat diorang. So jadi kalau nak guna circle, pergi kat sini je. Okay? Dan buat tadi macam yang saya katakan tadi. So dia ada banyak pilihan di sini. Cuma apa yang saya nak ingatkan kepada anda semua, walau macam mana hebat sekali setting yang dilakukan, kita tetap market dan juga pair. Okey, yang pair ni contoh ada orang dia ajar bagus, itu sebagai tambahan ilmu. Kita tak perlu tengok dekat tempat-tempat lain kalau nak tengok graf. Sebab kita hanya fikir di Binance dan Huobi. Okey? Sebab kalau kita pergi tengok graf ni, tempat lain, contohlah kata kita pergi dekat Kraken. Mungkin di Kraken, dia punya agresif adalah BTC. Tapi di Binance mungkin adalah mana. So bila kita tengok graf di Kraken BTC, kita pergi letak dekat Binance BTC,
tapi tak buat profit. Sebab di Binance setengah agresif adalah mana? So jadi di dalam Royal Q anda tak payah serabut fikiran anda, tak payah peningkan kepala anda. Ya, anda lihat saja di Binance. Okey, anda lihat saja di Huobi, ya, Huobi. Okey, contoh kat Huobi ya, sekejap ya, saya stop di sini, saya kongsikan dengan anda. Huobi, mana dia? Sekejap. Mana dia? Di sini ya. So anda cek di Huobi ya, sekejap. Sekejap saya kena movekan dia kejap. Okey. Alamak. Kejap mana ni? Saya gerakkan. Okey ni. Alright, so ini graf. Ini di Huobi. Nampak ni Huobi. Okey, di Huobi. Alright. So bila kita di Huobi ni, okey, kalau kita nak tengok graf lah. Ya. Tapi untuk saya cadangkan tidak perlu. Kerana di Royal Q kita hanya settingkan tu the rest all the job done by the AI robot. Alright, so ini adalah 1 minit ya. So kalau kita nak tengok dalam masa tempoh 1 jam, okey, ini adalah 1 jam. Okey, so kita boleh tengok. Kalau kita tengok structure ni, graf ni, ya, anda tidak perlu. Kalau di dalam Royal Q anda tak perlu pening nak fikir macam mana graf ni, apa RSI ni, tak perlu. So jangan seksa diri anda dengan graf-graf ni. Ya, yang paling penting di dalam Royal Q adalah setting anda. Inilah yang paling penting yang anda kena taruh di setting anda. Okey, contoh kita ambil algo lah, ya, algo ni. Okey, di sini yang anda kena tahu ni. Margin call drop ni, ya, dan buy in callback ni. Okey, inilah yang paling penting yang anda kena tahu. Dan earning callback ni anda nak berapa laju. Ya, earning callback ni inilah yang dipanggil trigger ataupun signal. 1, 2, 3, 4 ni adalah dipanggil trigger ataupun signal. So di dalam Royal Q kita tak payah nak beli signal, kita hanya sewa robot dan robot menjalankan tugasnya untuk kita di dalam trading kita dan bergantung kepada kita punya setting. Kita boleh buat 5, kita boleh buat kita punya first buy boleh tukar. Nak tukar 1K pun boleh, nak tukar 10K pun boleh. Syarat capital cukup. Ya, syarat capital cukup. Alright, so itu dia. Ada lagi apa-apa soalan yang nak kita kongsikan bersama di sini? Saya ada soalan, saya Azmi. Okey. Tadi Puan Aini ada cakap kalau floating loss terlampau lama and profit dah tak dapat, kita mesti tukar setting kan? Especially focus more on the margin call. So kalaulah kita nak open margin call tapi dah tak ada modal, macam mana nak buat point? Okay, now sebenarnya di dalam Royal Q kita kena ingat kita adalah spot trading mata wang digital. Okey, di situlah ramai orang takut nak buat manual clearance. Ya, sebab dia kata, habis duit I. Tak, sebenarnya. Selalunya, apa yang saya notice, apabila market down, bearish, okey, kita akan dapat kripto. Okey, tetapi apabila market bullish, okey, kita akan dapat USDT. Ada kala kita dapat both kripto dan juga USDT. Alright, so jadi saya tunjukkan contoh anda sebentar ya. Saya tunjukkan contoh anda untuk anda faham ya. Sebenarnya di dalam Royal Q memang kita tak ada losses langsung. Okey, contoh ya, saya pergi kepada sini ya. FX ni ya. So jadi sekarang kita tengok kat sini. Nampak tak ni? Take profit trigger price kita berapa? 137.84 kan? Yang ni ya. Alright, so kita tengok kat atas ni. Alright, so dia punya sekarang berapa? 135.85. Okey, 135.85 maknanya kita kena tunggu lagi 2.
Okey, bila dia sampai je cecah tadi, dia cecah je dekat sini 137 berapa tadi? 137.84. Okey, 84. Robot akan terus clearancekan kita punya. So jadi dekat sini akan jadi kosong dan di sini akan balik 55. Alright, so now soalan tadi clearance tadi seperti yang saya katakan, saya dah tolong ramai orang clearance yang ada 3 bulan, 4 bulan dia punya floating loss. Salah satu seorang yang saya tolong, dia ada 15K capital dia. Dan hari ini dia menjadi sahabat baik saya, dan apa-apa pun dia akan rujuk pada saya. So sekejap, saya 15K dia masuk as a capital. Dan dia masuk saya rasa lebih 30 pair. Okay. So dia kata, Kak, saya takut nanti habis duit saya 15,000. Sebenarnya tak habis. Tahu tak, selepas saya suruh saya voice video call dengan dia dan saya suruh dia screenshot di Binance, di Huobi, dia menggunakan Huobi. Di Huobi saya suruh dia chat yang dekat total amount di exchange dekat Huobi tu berapa. So dia kata ada 15,000 campur dengan dia punya lebih kurang saya rasa dalam 15,854 macam tu. Ini dah masuk profit dia sebab capital dia tadi. Kejap. Saya kena masukkan balik sekejap. Sebab dia bila dah terlalu lama dia akan disconnect sekejap. Okey. Sekejap. Okey, alhamdulillah. Saya masuk balik. Okey, now. Dapat lihat ke? Tak ada lagi. Dapat lihat semula? Tak boleh. Belum kejap. Okey. Okey, now boleh lihat kan? Yes. Okey, thank you. Alright, sekejap. Saya nak ambilkan benda ni sekejap. Okey. Alright, so now. Okey, so jadi tadi contohnya 15K tadi 845 ke something like that, saya pun dah lupa So jadi ini adalah profit dia. Ini adalah modal dia. Okey, so dia masuk dalam 30 pair kata saya masa tu dan sehingga hari ini alhamdulillah dia menjadi sahabat baik saya kerana dia belajar banyak benda. So masa kita clearance manual kita buat manual clearance. Okay. Manual clearance tu dia dapat balik kat sini 15,832 kalau tak silap saya. Okey, so jadi cuba tolak. Berapa tu? Okey, 15,845 tolakkan 15,000 832 ni. Jadi dia hanya 13 USDT saja yang dia rugi. Sebenarnya bukan rugi. Sebenarnya 13,000 ni bukan rugi. 13,000 ni ketika itu mengikut harga. Sebab dalam masa dia menukar ni, dia dapat kripto dan dia dapat juga USDT. So jadi yang minus 13 ni bukan rugi. Ketika itu, kripto harga tengah turun. So jangan lupa, kita trading bukan fiat currency ataupun komoditi. Kita trading cryptocurrency, aset. So jadi, bila dia tunggu kripto ni harga dia naik, bila dia jual, dia dapat double to triple profit. Itu yang saya cuba jelaskan kepada semua orang, tak faham-faham. Mereka kata, tak nak, I rugi. Tak, you tak rugi sebenarnya. Kalau you tak percaya, bila harga naik, cuba kita tengok, bila harga naik, apa berlaku? Kita punya USD tadi pun naik. Cuba kita tengok, bila kripto turun, kita punya USD tadi pun turun, tetapi kripto kita tetap
volume yang sama. Kalau contoh kita ada, okey sekejap. Contoh kita ada 0.001 BTC. Dia akan tetap 0.01 BTC. Sikit pun dia tak berganjak. Yang berganjak hanyalah USDT tadi. USD tadi ataupun USDT. Itu yang saya cubakan bagikan pemahaman ni untuk semua orang faham. Jadi bila orang yang tak faham ni, yang tak nak belajar ni, dia nanti sibuk cakap Royal Q scammer, menipu. Lepas tu bukan je Royal Q dia kata scammer menipu. Dia kata orang yang ajak dia pun juga menipu, orang yang ni juga scammer. Sebenarnya dia yang tak berilmu. Dia yang tak nak belajar dan memahami benda tu. Itu yang sepatut dia faham dan kena ingat di dalam Royal Q, kita punya tersimpan di Binance. Ya, di Binance dan Huobi. Tak ada siapa boleh curi. Kita yang handle sendiri duit kita, kripto kita dan sebagainya. Macam mana orang lain nak ambil? Nak keluar pun kita punya duit, verification code. Itu kod, ini kod. Tak boleh. So jadi, kena fahamikan benda tu. Itu yang bila kita buat clearance ni orang takut. Sebenarnya bila kita buat manual clearance ni dia akan ikut waktu harga yang robot stop kan tu. Itu kena faham. Okey, contoh sekarang kan macam ni. Tengok ni, saya punya AVAX ni Okey, cantik kat sini. Okey, waiting for trigger. Okey, let's say lah katakan saya punya AVAX ni akan floating 3 hari. Okey, apa saya lakukan? Saya akan terus ni, tekan ni, stop margin call ni. Okey, bila saya stop margin call ni nanti, katakanlah saya dah tunggu lagi, kata lagi 2 hari. Saya pun dah fed up. Saya buat manual clearance. Bila buat manual clearance, dia akan ikut yang ini. Yang waktu kita stop kan, kita punya take profit trigger price tadi. Dan bila sampai saja dekat sini, dia akan tunggu dan dia akan clearance kan. Itu yang ramai orang tak perasan. Ramai yang tak perasan betapa uniknya Royal Q. Sebab tu kalau Elon Musk kata kalau dia disuruh pilih AI robot untuk spot trading mata wang digital, dia akan pilih Royal Q kerana dia dah lihat. Dia dah tahu benda tu, bagaimana ia bekerja. Sama juga dengan Kak Noh. Kak Noh dah lihat bagaimana ia bekerja dan sebenarnya kita tidak ada kerugian. Ia benar-benar kalis rugi. Alright, so jadi saya harap jelas pada anda semua, jangan lupa ini memainkan peranan penting. Sekarang kalau ada yang baru, mungkin tadi terlepas, kenapa margin call drop saya jadi kosong? Sebenarnya kat sini 0.5, dekat sini adalah 0.3 peratus. Kenapa dia jadi kosong ni? Sebab ni status saya waiting for trigger kerana robot akan clearance yang ini dan dia akan jadi kosong dan dia kat sini akan jadi balik 55. Kerana saya set up tadi, saya punya first buy amount adalah 55. So jadi jangan terkejut pula nanti bila tengok margin, apa sah margin call I jadi kosong? Jangan terkejut. So inilah dia. So alhamdulillah hari ni boleh dapat tengok live lah. Selalu kadang susah nak tunjuk dan nombor sebagainya. Nampak ni. Sekarang dia dah tukar. Call margin trigger price, reach limit of number to buy. So maksudnya yang ni tadi dah sampai ke 5. So jadi dia sekarang ni dia tunggu aja, dia tunggu saja apabila harga ni kat sini tadi 134 ni, okey, dia touch kepada harga 137 ni, robot akan terus clearance. Itulah yang dilakukan oleh robot di dalam Royal Q. Ada lagi apa-apa soalan? Saya harap terjawab soalan tadi. Baik Kak Noh, kalau manual clearance tu maksudnya kita tekan butang sell tu ke? Okey, butang sell tu. Okey ni. Okey, tetapi sebelum kita tekan butang sell ni, kita stopkan dulu ni. Kemudian kita pausekan ni. So bila kita klik pause ni, dia akan jadi start balik kan. So jadi lepas tu bila contoh kita boleh tukar fikiran kita kalau kita tak nak
jual So contoh, okey sekarang Kak Nur tunjuk contoh lah. Ini kita buat live terus. Okey Kak Nur stop. Okey. Kemudian Kak Nur pause kat sini confirm. Kemudian Kak Nur klik sell. Nampak tak ni? Ini yang anda kena tengok. Dekat sini semua ni, nampak? Average price 360, position amount dah 324.71 USDT. So price, current price is this. Okay, so kalau Kak Nur nak ini, Kak Nur akan klik ni. Market price ni, sekali lagi. So dia akan 135. So bila 135 ni, bermakna current price ni kan? Okay, so dia akan tunggu untuk clearance jadi. Tadi Kak Nur letak 100%. Lepas tu confirm. So saya tak nak confirm sebab saya tengah buat duit. So jadi saya cancel itu maksudnya. So jadi sebenarnya apa yang penting di dalam Royal Q ni, anda tak payah nak serabut fikiran anda nak baca apa, sibuklah dengan tab trader lah, sibuk, tak payah. Tak payah menyeksa diri anda dan fikiran anda. Anda ikut, okey, kejap. Saya kena start balik Kalau tidak saya rugi ni. Okey. So sebab saya punya robot ni dah trigger anytime je ni. Okey, anytime je dia nak clearance kan ni So jadi alhamdulillah. So itulah contoh dia. So kita tak perlu risau dan jangan lupa kita mengumpul aset. Okey, selalu kebiasaan apa yang Kak Nur perhatikan di dalam Royal Q, kita akan dapat kripto apabila bearish. Dia tak bayar kita USDT. Dia akan bayar kita dengan kripto yang kita pasang pada masa trading tersebut. Kalau kita pasang BTC, dia akan bagi BTC. Kalau kita pasang Shiba, dia akan bagi Shiba. Kalau AVAX pun, dia akan bagi AVAX. Contohlah tadi, kalau Kak Nur clearance kan, Kak Nur akan dapat, mungkin hanya dapat USDT sahaja. So jadi sebab sekarang ni AVAX ni tengah agresif. So macam mana nak tengok AVAX ni agresif? Aku pergi dekat hot ni. Nampak ni dekat hot ni. So hari ni tak keluar pula AVAX kat sini. Okay, so and then kita tengok dekat ni 24 hour volume ni. Ini nampak? Okay, dekat 24 hours dia ada. So jadi itulah dia. So kalau orang baru yang tak pandai nak pilih pair, pergi dekat hot ni. Okay, pergi dekat hot ni, pilih je. Ni dot tengah agresif, Ethereum tengah agresif, Bitcoin tengah agresif, Matic tengah agresif, Sol tengah agresif. Nampak tak? Dia bergerak-gerak tu. Okey, bila anda lihat dia bergerak-gerak ni, makna dia tengah agresif ni. Dia tengah buy and sell. Di sinilah anda akan melakukan dan mendapat profit anda. Nampak tak? Dia bergerak-gerak, makna tengah ada ramai yang tengah trading. Ramai yang tengah trading pair-pair yang kita lihat dekat sini ni. Kalau yang tak pandai pilih pair, tekan je dekat hot tu. Kalau tak puas hati, tengok yang dekat 24 ni. 24 hours ni, tekan dekat 24 hours ni. Pilih pula kat sini. Tengok kat sini. Alright. Itu salah satu contoh lah. Tetapi kalau anda faham apa yang Kak Nur ajar, basic, macam mana nak setting, insya-Allah. InsyaAllah anda boleh buat sendiri, anda tidak perlu ikut circle, anda tidak perlu ikut siapa-siapa pun. Anda boleh buat sendiri setting anda seperti yang saya cakap tadi. Saya ulangi sekali lagi. Dekat sini 4 perkara ni. 1, 2, take profit ratio, earning callback, buy in callback ni sangat penting peranan dia. Ia adalah trigger ataupun signal. So jadi kalau dekat macam Kak Nur ni, Kak Nur nak laju so jadi sebab tu Kak Nur letak 0.5% sebab saya tengok dia agresif dan dekat buy in callback ni 0.3%. So jadi itulah yang saya letakkan. So jadi bila dia dah sampai ni, earning callback ni maksudnya okey, dia bukan clearance lagi untuk kita. Sampai dia dekat 0.3% dia akan kumpul keuntungan kita. Sampai dia dekat 0.3% dia akan kumpul dekat kita punya ini. Kemudian bila dia sampai pada 1% baru dia clearance keluar profit kita. Itu yang kadang sebagai orang kata, kenapa I dapat banyak pasal benda ni lah. Benda ni. Okey. So kalau default setting Royal Q dia letak 1.3%. Okey, tapi Kak Nur sebab nak laju, sebab Kak Nur letak Kak Nur punya ni tinggi, so jadi Kak Nur rendahkanlah keseluruhannya. Alright, so ada lagi apa-apa soalan? Saya nak tanya juga,
Kan bahagian aggressive coin tu, better Okey. kita pakai cycle or one shot Kak Nur? Okey. Macam Kak Nur, kadang-kadang Kak Nur guna one shot. Okey. Especially bila dia betul-betul gila-gila agresif. Sebab apa? Bila dia gila-gila agresif tu, kita guna one shot ni, kat sini ni, kita tekan ni, one shot ni. Alamak, ini saya punya setting lah. Kejap-kejap. Aduh. Alright. So contoh saya ambil yang lain. Saya ambil ni. A-iron. Contoh katakanlah saya tengok A-iron ni dia menggila-gila naik. So selalunya saya guna mana tau? Bitcoin, Ethereum, Ripple. So saya mesti tukar kepada one shot. So setting one shot ni simple aja. Boleh ikut yang setting ni semua. Okey, contoh pergi dekat setting So 15, okey. Bila mula-mula saya akan letak 15 dulu. Bila saya tengok aja agresif, saya akan tukar ni ke 100 atau 200 atau 1k atau 500 ya. So jadi bila saya dah buat profit yang besar, cukuplah. 5 kali dia cycle, 5 kali dia clearance. Okey, ini atas dasar pengalaman 5 kali dia clearance, saya dah boleh dapat dalam 80 ke 100 USDT dengan 500 USDT punya kat sini. Okey, so selalu dalam 5 clearance lah. 5 clearance ni saya dah dapat 80, saya stop. Selalu saya buat macam tu lah. Tapi kalau saya tengok dia laju lagi, saya teruskan lagi. Saya terus letak. Pada kemampuan kita lah ya. Mungkin ada orang tak mampu, mungkin dia nak letak 50 pun boleh. So, cuma jangan lupa, apabila buat one shot, dia akan tetap pergi ke margin configuration ni. Kita kena tukar yang dekat sini kepada 1. Jangan lupa. Okey, kita nak pakai yang ini default setting, tak menjadi masalah. Alright? Kena tukar ni sebab apabila kita guna one shot, walaupun kita guna one shot, apabila dah cycle sebanyak 5 kali ataupun 7 kali, contohnya macam ni, kita letak ni 7 kali kan. So bila kita letak 7 kali ni, nanti selepas 7 kali ni, robot dia akan jadikan semula sebagai kita punya cycle. Ramai orang tak perasan yang tu. So dia akan jadi, sebab Kak Nur pernah kena. Kak Nur ingat, tak apalah nanti robot akan clear. Tidak. Tiba-tiba selepas daripada 7 cycle yang kita dah letak tadi ataupun 5 tadi, ni dekat sini ni, dia akan tukar yang terakhir tu, dia akan jadi cycle. Walaupun dekat atas ni dia tulis one shot. So itu dia kena hati-hati, sebab tu kalau buat one shot kena monitor. So saya rasa petang ni atau malam ni Bitcoin, Ethereum, Shiba dan juga XRP akan naik melonjak-lonjak So jadi standby sebab tu akaun saya yang lagi satu saya memang pasang Bitcoin lah daripada pagi tadi, saya biarkan aja tapi saya letak setting 35. Kalau nak tengok boleh sekejap saya tutup yang kat sini dulu Saya buka kejap saya buka saya punya akaun satu lagi kejap Saya tunjukkan setting yang saya buat setting 35 Yang ni memang saya nak biar je lah robot buat kerja. So kejap sebentar Okay, alright. So now this is Huobi, alright. So kalau kita tengok sini memang Bitcoin tengah akan naik ke kemuncak So ini adalah akaun kedua saya bersama dengan anak saya. Ini joint account So kalau kita lihat sini BTC kan. Okay, nampak dia dah buat 2 kali number of call So jadi kat sini saya guna modal yang kecil first amount buy saya 15. Margin call saya adalah 35.
Ya, take profit saya sama. So earning callback saya pun sama 0.3%, dan margin call drop saya adalah 0.5%, dan buy in callback saya adalah 0.3%, ya. Dan saya menggunakan setting mode adalah Subbin, ya. Saya menggunakan Subbin mode settlement. Kenapa saya gunakan Subbin mode settlement? Contoh saya bagi dekat anda. Okey, ni ya. Alright, anda lihat kan margin call drop saya. Okey, contohnya daripada sinilah. Dia drop kepada 0.5, katakan dia drop lagi kepada 0.5, ya, kemudian dia drop lagi kepada 0.5, and then tiba-tiba dia naik. Dia naik, so jadi robot akan clear. Inilah dipanggil Subbin mode. Okey, Subbin mode. Okey, so kita letak tadi real time settlement, so dia akan terus clearance kan. Okey, bila sampai je dia naik, dia akan terus clearance kan. So itulah dia. Alright, so jadi di sini semua saya memang letak 1, dan cuma di bahagian dekat 30 ni saya naikkan. Sebab kalau anda realize di dalam Royal Queue, walaupun kita letak 1 kat sini, walaupun kita letak 12 ya, yang dah tertinggi ya, kalau kata kat akhir ni, dia tetap akan pergi ambil yang terendah. Walaupun anda dah sampai dekat 35 ni. Okey, dia akan ambil dekat tempat yang terendah. So itulah dia setting-setting yang saya dah buat ya, dan anda mungkin boleh ikuti, dan jangan lupa setting yang tinggi ya, apabila dia mencecah di sini 5 ya, itu yang seronoknya. Bearish atau bullish, dia tetap akan buat profit untuk anda. Itu beza dia dengan setting yang kecil. Right? So jadi setting yang kecil ni selalunya untuk orang yang nak short term. Dia tak ada duit banyak, dia nak ambil profit dengan segera, dia bolehlah gunakan setting yang kecil ya. Maksudnya 5, 8, 7 ya. Tapi kalau orang yang dia nak buat setting yang buat duit yang besar ya, dia bolehlah. Kalau contoh macam setting ni ya, kalau katakan dekat sini dia nak letak 2 pun boleh. Asalkan jangan lupa kiraan tadi. Kiraan tadi kita kalau kat sini maknanya dia akan ambil 30. So kita profit akan lebih tinggi contohnya ya. So macam kat sini pun dia ambil 30 contohnya ya. So jadi kalau saya biarkan aja dia ambil 15 dan seterusnya apabila dia drop pada 0.5% tu. Alright, so rasa clear ke penjelasan saya ni? Clear kan? Terima kasih. Sama, okey. So jadi jangan lupa peranan penting yang 4 ni je. 1, 2, 3, 4 ni. Okey, 4 ni lah yang dipanggil trigger ataupun dipanggil signal. So jadi di Royal Queue tidak perlu beli signal, tak perlu nak beli robot, kita hanya sewa robot setahun dengan harga yang sangat affordable ya, mampu milik ya, sehari lebih kurang dalam RM2.5 sen ya. So itu kalau saya calculate sebagai 750 lah. Maknanya 120 robot ya. Kemudian tu 20 fuel ya. So saya calculate has 140 ni, saya calculate teruslah sebagai 750 tambah dengan 10. So 10 ni ditinggalkan di dalam Binance ya. 140 ni yang ditransferkan ke ke Royal Queue. Alright, so ada lagi apa-apa soalan yang boleh saya bantu anda semua? Itu saja juga Kak. Terima kasih banyak. Alright, so kalau tak ada Kak Nur nak tutup lah. Kak Nur nak tutup petang ni kita punya Zoom ya, sebab alhamdulillah pagi tadi Zoom saya South America penuh, dan sekejap lagi saya akan share juga setting pagi tadi sebab ada ramai yang tanya macam-macam soalan ya di dalam South America group, cuma ia dalam bahasa Inggeris lah. Rasa anda semua pandai bahasa Inggeris kan? Mungkin boleh tengok
setting-setting yang saya kongsikan dengan Royal Q kita, grup kita yang di South America tadi. Alright, itu saja untuk petang ini dan saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua ya, dan sekira ada apa-apa lagi persoalan dan sebagainya, anda boleh rujuk kepada kaunselor anda ya, anda boleh rujuk kepada kaunselor anda. Dan jangan lupa apabila anda hendak memberi, anda boleh guna semua video kalau anda perlukan PDF, apa-apa saja PDF yang anda nak ya. So contoh macam ni ya, PDF ni adalah untuk yang affiliate ya. Kalau sesiapa ni contoh selalu orang suka dekat bahagian ni lah ya. Itu besok. Kalau besok ada masa, waktu yang sama anda boleh join dengan saya ya. Jadi sesiapa saja dengan di bawah grup Kak Noh, tak kira anda di bawah siapa, tapi di dalam rangkuman grup Kak Noh, bolehlah minta PDF ada, video ada ya. Dan sesiapa yang nak jadi counselor ataupun leader ya, nak bawa affiliate group, anda bolehlah bagi gambar, link anda, saya akan buatkan video dan saya akan advertisekan untuk anda. Semua tu adalah percuma ya. Itu adalah amal jariah saya kerana memang syarikat saya buat brand advertising dan online marketplace. So jadi saya masukkan jelas sekali sebagai amal jariah untuk kehidupan saya di dunia dan juga di akhirat ya. So jadi kalau sesiapa yang memang berminat nak involve di dalam affiliate, tolong bagi gambar ataupun rujuk pada kaunselor anda dan minta mereka bantu ya. Saya perlukan gambar dan saya perlukan link Royal Q anda. Itu sangat penting. So jadi bila orang tengok gambar video anda, so jadi orang tertarik. Mungkin kita selalunya advertising ni dia akan mengambil masa di antara 3 bulan ke 6 bulan. Baru orang akan mula terbuka ya. Macam pertama kalilah masa Kak Noh buat Kak Noh punya YouTube ya, pertama kali tu memang tak ada sangat orang nak tengok kan, tapi alhamdulillah macam beberapa hari ni saya ada orang join saya pun tak kenal siapa, daripada Sri Lanka ada, Bangladesh ada, India ada, daripada South America ada ya. So jadi jangan putus asa ya, kepada mereka-mereka yang nak mengumpul lebih banyak modal untuk dimasukkan dalam trading anda ya. Sebab ada ramai yang berborak dengan saya lah, dia kata oh saya tak minat affiliate ya. Pada saya lah, kalau anda cakap tak minat, anda memang sangat-sangat rugi ya. Kerana di dalam bisnes, semua bisnes kita pasti kena cari orang ya. Sama ada nak jual produk, sama ada nak jual servis anda, apa sekalipun anda perlu mencari orang untuk sebagai pembeli, pengguna ya, dan sebagainya. So jadi tidak ada untuk saya istilah saya nak buat trade aja. So kalau anda nak buat trade aja, ada banyak di luar sana ya yang platform hanya untuk trade saja. Jadi kenapa tidak kita, kalau orang Melayu kata apa, menyelam sambil meminum air. Ya, so jadi di Royal Q dia dah bagi kita opportunity trading personal kita dan juga affiliate reward program tadi. Take it. Gunakan affiliate reward program tadi ya sebagai satu batu loncatan untuk anda kumpul modal yang besar. Bila kita trading, contoh macam adik tadi kan, 15,000 seronok. Dia buat dia ikut setting Kak Noh bagi dia S18. Setiap hari dia buat 200 lebih USDT. Tak seronok ke? Ya, setiap hari. So jadi dia pilih 5 pair, Kak kata tak payah banyak-banyak pair, ambil 5 pair ataupun 3 pair saja, lantaklah biar robot buat kerja kat situ. Dan bila masa bullish, dia pernah mencecah 700 lebih ya ke 1,000 lebih sehari. Bukan sebulan ya, sehari. So kalau 200 USDT sehari kalikan dengan 30 dah berapa? 6,000 contohnya. Itu masa bearish. Masa bullish tadi kalau dah 700, katalah 10 hari dapat 700, 7 kali 10 kali 7 dah 7,000. Senang-senang aja dia dapat ya. So jadi gunakan affiliate reward program tadi sebagai batu loncatan untuk kita kumpul. Katakanlah bulan ni kita dapat 3,000. Mula-mula kita trading 100 USDT atau 200 USDT, dengan 3,000 tadi 1,500 kita masuk ke dalam trading kita ya, dan 1,500 tadi untuk kita guna
bayar bil, untuk kegunaan kita dengan keluarga, atau kalau yang bujang tu untuk dia enjoy lah dengan girlfriend dia dan sebagainya. So jadi itulah contohnya. So jadi ambillah peluang ni di Royal Q, ya. Kedua-duanya sekali. Jangan cakap I hanya nak trading. Jangan. Kalau Kak Noh, bila orang datang cakap dengan Kak Noh dia hanya nak trading, selalunya Kak Noh suggest kat dia lebih baik you pergi cari robot-robot yang lain di luar sana, maksudnya platform, tak perlulah dengan affiliate, ya. So jangan lupa, paling penting yang kita kena fahami adalah setiap bisnes, setiap perniagaan memerlukan pembeli, pengguna dan sebagainya. Kita kena cari orang. Dan dalam Royal Q kita tak jual produk, kita hanya menyewakan robot. Apabila mereka menyewakan robot dan aktifkan robot dan bermula dengan trading, di situlah pendapatan anda yang sangat hebat. Bukan saja pendapatan anda daripada trading anda sendiri, tetapi daripada rangkuman grup anda yang melakukan trading. Besok kita kongsi lebih dalam mengenai affiliate reward program, ya, dan anda boleh memahami lebih lanjut, ya. So selepas itu anda juga boleh berkongsi dengan rakan-rakan anda. Jadi itu saja untuk petang ini. Sekali lagi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Saya sekali lagi Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur. Sehingga kita ketemu lagi besok, jangan lupa waktu yang sama, ya. Sekira ada sesiapa yang nak request personal Zoom dengan saya untuk belajar, tidak menjadi masalah, beritahu masa dan waktu, saya akan bersama anda. Nanti saya createkan passcode dan sebagainya, ya. Itu saja untuk petang ini. Dan jangan lupa bila saya letak video Zoom kita petang ini di YouTube, ya, saya nak anda klik, ya, like, subscribe dan hit the bell, ya. Itu saja. Bye, sampai kita ketemu lagi. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Kak Noh. Sama.